Okey. Baik. So kita lihat okey soalan ini. Baik. Cikgu tak nak pergi lebih lebih jauh lagi. Cikgu cuma nak tanya, baik. Bila kamu dapat soalan ini, contoh soalan nombor 2 ini. Okey, nampak kan? Okey, boleh nampak Baik. Soalan nombor 2. Okey, kita pergi ke nombor 2A dulu. Kita pergi ke nombor 2A dulu. Cikgu harap kamu semua dah ada latihan ini dah print out Kalau tak ada tak apa. Okey, just ambil. Kalau siapa yang tak ada, boleh ambil kertas kosong dan mulakan untuk take note. Dan semua pelajar pun take note tentang bagaimana nak menjawab soalan-soalan ini. Okey, baik. So, kita lihat soalan nombor 2 dulu. Okey, soalan nombor 2, Kesultanan Melayu Melaka telah muncul sebagai pusat penyebaran Islam yang unggul di alam Melayu pada abad ke-15. Bagaimanakah Islam tersebar dalam Kesultanan Melayu Melaka? So, itu nombor 2A. Baik. Mula-mula sekali, cikgu nak tanya kamu. Kamu faham tak soalan nombor 2A tu nak apa? Faham tak soalan 2A tu, bagaimanakah agama Islam tersebar dalam Kesultanan Melaka? Soalan tu nak apa sebenarnya? Okey, so cikgu tanya tiru. Okey, Tanisha Devi. Okey, Prisha N dan juga yang lain-lain juga. Okey, kamu faham tak soalan 2A tu nak apa? Bagaimanakah agama Islam tersebar dalam Kesultanan Melayu Melaka? It's okay, it's okay. Faham ke tak faham? Faham Zara? Okey, Zara faham. Yang lain-lain? Yang tak faham bagi tahu. Okey, Aimi Zara tak. Okey. Korang kata maybe. Okey, baik. Sebab itu penting untuk kita tahu soalan ni nak apa. Tersebar tu apa? See, bermakna kat sini, okey, sebenarnya kamu lemah kat mana? Kamu lemah tentang maksud perkataan. Okey, contohnya bagaimanakah agama Islam tersebar? Apa itu tersebar? Tersebar itu bermaksud spread. Ataupun spread. Ataupun kita kata kalau zaman budak-budak sekarang lah kan, dia kata viral. Viral. Bagaimana agama Islam viral dalam Kesultanan Melayu Melaka? Jadi soalan ni kata bagaimana. Bagaimana means how. Bagaimanakah means how. Bagaimana dia boleh spread. How. Jadi itu. How. Okey, bagaimanakah agama Islam tersebar dalam Kesultanan Melayu Melaka? Maknanya, okey, ia bermaksud bagaimana agama Islam tersebar dalam Kesultanan Melayu Melaka. Maknanya dalam Melaka ke cikgu? Baik. Kan cikgu dah bagi tahu bahawa Melaka tu besar. Melaka tu daripada Singapura sampai ke Kelantan, sampai ke Aceh, sampai ke Sumatera, means sangat besar. So macam mana agama Islam yang mula-mula sampai ke kota Melaka boleh disebarkan dalam seluruh Kesultanan Melayu Melaka? Jadi soalan tanya tentang how. How. Yes, betul. Okey, baik. So apa yang kita ingat tentang bagaimana? Okey, macam mana dia sebarkan agama Islam? Okey, terus kita ingat. Siapa ingat fakta? Okey, pertama sekali iaitu ada yang kata tentang penaklukan. Penaklukan maknanya apa? Dia okey, dia menerusi menggunakan cara kita kata sebagai takluk ataupun jajah, penaklukan. Yang kedua iaitu melalui perkahwinan. Perkahwinan. Dan okey, so naungan tu masuk lindungan. Ya, betul Sasi. Betul. Okey. So answer in Malay or English? Malay lah. Soalan pun Malay, takkan nak jawab in English. Dan satu lagi iaitu perdagangan. Soalan tanya tentang how, bagaimana. So kita berikanlah kaedah, cara-cara Islam tersebar, iaitu penaklukan,
perkahwinan, perdagangan. Okey. Cikgu nak bagi lagi ke cikgu? Okey, 3 ni cukup. Sebab apa? Sebab dah cukup dah. Sebab apa? Sebab markah 6 je. Okey, macam cikgu bagi tahu hari tu, 6 markah kena buat macam mana? 6 markah iaitu menggunakan teknik apa? Iaitu 3 fakta dan juga 3 huraian. 3 fakta, 3 huraian. Cukup 6 markah. Jadi, there is 5 points. We need to explain them. Mana ada. Dia macam ni, Tanisha. Okey, dan juga Tiru dan pelajar-pelajar lain. Penaklukan ini jadi satu fakta. Ingat penaklukan ini jadi satu fakta. Kemudian perkahwinan menjadi satu fakta. Dan kemudian perdagangan jadi satu fakta. Baik, bagus. Okey, kata Tanisha. Tanisha kata, but there is 5 points. I mean there is 5 facts and 6 marks. I don't understand. Baik, sebenarnya macam ni. Baik, memang cara penyebaran agama Islam ada 5. Penaklukan, perkahwinan, perdagangan, kemudian juga apa? Pengislaman pemimpin, dan satu lagi iaitu melalui dakwah. Okey, melalui kita kata para pendakwah. Okey, ada 5. Tapi soalan nak 6 cikgu. Sebenarnya kamu boleh pilih. You can choose any of the facts. You tak perlu, you no need to give all. No need to give all. Just give any 3 of facts and then berikan lagi another 3 huraian. Cukup. Soalan tak minta semua. Boleh faham? Boleh faham, Tiru, dan semua pelajar lain. Kadang-kadang kamu fikir, okey, penyebaran agama Islam ni ada 5 cara. Tapi soalan 6 markah. Macam mana nak bagi ni? No. Dia tak minta kamu bagi semua. Fair enough. Dia tak minta kamu untuk bagi semua. Tak. Give some. Berikan 3 saja dan kita tengok markah berapa. Contoh, kalau katakan ini 6 markah, kita bagi 3 fakta dan 3 huraian. Tetapi, kalau katakan soalan tu, cikgu, kalau soalan macam ni juga, bagaimanakah agama Islam tersebar dalam Kesultanan Melayu Melaka? Tetapi dia bagi 4 markah je, cikgu. Macam mana? Kalau bagi 4 markah saja, kamu bagilah 2 fakta, kemudian 2 huraian. Means that, kamu bagi 2 poin saja. Walaupun kamu belajar ada 5 poin, kamu ambil any of 2 points saja. And then, kamu tambahkan dengan 2 huraian. Itu saja. Senang tak? Senang. Sebab itu cikgu cakap, tak perlu kamu nak jadi tak perlu kamu nak ingat semua. Ambil mana-mana 3 atau 4 fakta sahaja. Walaupun faktanya ada 5. Ambil mana-mana 3 atau 4 fakta. Sebab apa? 3-4 fakta itulah kamu boleh buat untuk menjawab soalan esei. Okey. Tak, kalau soalan tu 4 markah. Baik. So, sekarang kita tengok di sini. Baik, penaklukan. Okey, baik. So, bila kita dah tahu, okey. So, kita dah ada 3 fakta. Bila 3 fakta, bermakna kita dah ada 3 markah kat sini. Tapi kita nak buat huraian, cikgu. Okey, penaklukan. Kita tahu tentang penaklukan. Okey, penaklukan maknanya invade. So, kamu beri contohlah. Contoh, apakah negeri-negeri yang Melaka invade? Okey, contoh kita kata Melaka pernah invade ataupun pernah jajah. Jajah negeri Kelantan dan Pahang. Okey, dan Pahang. Jadi, oleh sebab itu pemimpinnya pun pemimpin. Okey, jadi pemimpin. Okey, ataupun pemimpin Kelantan juga memeluk Islam. Sebagai tanda apa? Sebagai tanda taat
taat setia, as a sign of taat setia kepada Kesultanan Melaka. Baik. Pernah jajah? Pernah. Baik, kemudian perkahwinan. Okey, kita tahu bahawa kita boleh letak fakta untuk perkahwinan. Kalau perkahwinan pula, kita boleh bagi contoh. Contohnya kita boleh ingat iaitu tentang contoh salah seorang iaitu Sultan, iaitu Sultan Mansur Shah. Sultan Mansur Shah. Mengahwini siapa? Mengahwini puteri daripada Majapahit. Mengahwini puteri Majapahit, bukan puteri Majapahit, tapi puteri Pasai. Puteri Pasai. Puteri dari negeri Pasai. Dan ini menyebabkan penyebaran. So kita boleh tulis Islam tersebar di negeri Pasai. So macam tu. Baik. So itu poin dia. Dan untuk perdagangan, kita boleh tambahkan huraian iaitu pedagang Melaka. Pedagang daripada negeri Melaka, kita kata telah menyebarkan Islam. Menyebarkan Islam ketika berdagang di negeri lain. Lalu menyebarkan ketika berdagang di negeri lain. Cukup. Baik. So sekarang kamu dah ada semua poin. 3 fakta, 3 huraian. Cukup dah cikgu untuk dah markah? Cukup? Dah lah tu. Nak tambah apa lagi? Mesti kamu macam pening. Macam mana nak buat? Saya tengok ayat cuma ada 4 saja, ada 3 saja ayat. Macam mana nak buat ni cikgu? Senang je. Macam ni. Tengok betul-betul. Tengok betul-betul. Siapa yang tak tengok, siapa yang tak tengok, cikgu sebat dia nanti. Sebat online. Cikgu rotan dia, rotan online. Kau tengok betul-betul. Macam mana nak buat? How? Kan? Engkau nak ke Kuhan? Engkau nak better don't lah. Better don't ya. Nanti kamera rosak cikgu. Baik. Baik, bila kita dah ada point, cikgu, selalunya pelajar akan kata apa? Cikgu, macam mana nak mula cikgu Macam mana nak mula? Nak mulakan daripada ayat soalan. Ayat soalan kata, bagaimana agama Islam tersebar dalam Kesultanan Melayu Melaka. So, kamu ambil balik ayat tu. Iaitu ayat dia adalah agama Islam tersebar dalam Kesultanan Melayu Melaka. Ambil balik ayat tu. Cikgu, kalau ada yang tanya lagi, cikgu, mana datang ayat tu? Ni ayat ni datang daripada soalan. Jadi, agama Islam tersebar dalam Kesultanan Melayu Melaka. Bagaimana kan? Maknanya kena tunjukkan cara. So, agama Islam tersebar dalam Kesultanan Melayu Melaka dengan cara penaklukan. Penaklukan apa? Penaklukan ke kawasan lain. Titik. Itu dah berapa? 1 markah. Itu fakta. 1 markah. Baik, huraikan dia. Kita boleh tambah. Apabila Melaka menjajah. Kita ambil ayat tadi, menjajah Kelantan dan Pahang. Pemimpin kawasan itu. Pemimpin tu ketua. Ketua kawasan itu. Kawasan mana? Kawasan Kelantan dan Pahang itulah. Pemimpin kawasan itu turut memeluk Islam. Turut memeluk Islam. Kenapa tiba-tiba dia orang masuk Islam? Sebab ketua dia, Sultan Melaka itu masuk Islam, maka pemimpin Pahang dengan Kelantan pun masuk Islam lah. Kerana apa? Sebagai tanda taat setia. Titik. Baik, dah berapa dah ni? 2 markah.
Baik. Setakat ni, faham ke tak faham? Tiru dan juga Tanisha dan juga Aima. Sorry, Aima pula. Aimi. Boleh faham tak? Boleh follow Boleh follow Kalau tak tahu tanya tahu. Tak tahu tanya. Sorry Aimi. Okey. Boleh yang lain-lain boleh follow. Okey, baik. So sini dah 2 markah. Baik, seterusnya macam mana cikgu? Seterusnya, cikgu selalu galakkan untuk pelajar. Kalau nak sambung kat sini pun boleh. Tapi cikgu tak galakkan sebab tak cantik jawapan kamu. Kalau nak cantik, skip satu ke bawah. Dan kemudian kamu tambahkan poin. Bila kita nak tambah, nak buat fakta baru, kita kena guna penanda wacana, betul tak? Penanda wacana apa? Selain itu. Why not continue? Kalau continue, Kuhan, itu akan menyukarkan guru kamu untuk mencari jawapan kamu. Jadi kalau kita skip macam ni, memudahkan guru kamu untuk memberi markah. Nampak tak? Kalau kita mudahkan guru tu untuk memberi markah, senang tak dia nak bagi markah kamu? Budak ni, dia susun macam ni lah jawapan dia. Senang nak bagi markah. Mesti cikgu kamu gembira dan dia memberikan markah. Tapi kalau susah nak cari, mana pula poin ni? Budak ni susah betul lah nak cari jawapan dia ni. You see? Ini cara dia. Baik. So kita tambah selain itu. Iaitu selain itu, agama Islam tersebar. Kita ambil poin yang kedua. Melalui melalui perkahwinan. Titik. Ayat ini pun telah memberi satu markah. Selain itu, agama Islam tersebar melalui perkahwinan. Kemudian kita tadi ada baca tentang kita telah beri poin tentang contoh. Contohnya Sultan Mansur Shah. Sultan Mansur Shah telah mengahwini putri dari negeri Pasai. Dan menyebarkan agama Islam di sana. Titik. Puteri ke? Ejaan puteri pun puteri. Puteri raja puteri raja dari negeri Pasai dan menyebarkan agama Islam di sana. Dah berapa ni cikgu? Perenggan yang kedua ni dah memberi another 2 marks. Another 2 point. Dah 4. Baik. Kemudian baru kamu ambil poin yang lain. Poin yang ketiga, perdagangan. Baik. So kita mulakan dengan penanda wacana dan cikgu galakkan untuk kamu skip lagi. Jangan continue daripada situ. Skip lagi satu dan kamu gunakan untuk perenggan baru dan penanda wacana, iaitu akhir sekali koma. Agama Islam tersebar melalui perdagangan. Titik. Situ dah another 1 point. Para pedagang Islam, kita ambil poin seterusnya. Pedagang Melaka, para pedagang Melaka telah menyebarkan agama Islam ke kawasan lain. Ini kita tambah. Ketika berdagang di sesebuah negeri. Titik. So, cukup. Baik, sekarang ni cukup tak untuk 6 markah? Ya, cukup. Dah. Ini jawapan dia. Senang tak? Senang ke susah? Bagi tahu cikgu. Para pelajar sekalian, korang tengok. Senang kan?
Senang. Siapa kata susah? Dan kalau kamu tengok ayat-ayat yang cikgu, need to remember. Tapi bagi tahu cikgu, Kuhan, Aini, Zahra dan yang lain-lain, bagi tahu cikgu, ayat yang cikgu buat ni ayat buku teks ke? Bagi tahu cikgu, ni ayat buku teks ke? Ayat buku teks ke? Cikgu ambil bulat-bulat buku teks. Ayat buku teks ke? Ya. Sebenarnya betul Zahra Sofia. Dia kata apa? Ayat yang mudah sangat cikgu. Ya, ayat dia mudah-mudah. Cikgu tak ambil ayat. Cikgu tak ambil ayat buku teks. Ayat buku teks memanglah penuh dengan kemudian ini kemudian. Tak, cikgu tak ambil tu. Cikgu ambil apa yang kita faham daripada fakta tu dan cikgu create ayat sendiri untuk bagi jawapan. Itu je. Contoh sebab itu kalau kamu boleh buat ayat sendiri. Iaitu contohnya agama Islam tersebar. Okey, itu fakta lah, tersebar. Ini cikgu ambil ayat daripada mana? Ayat daripada ayat soalan. Ini ayat soalan. Dengan cara penaklukan. Itu fakta. Keywords. So, apabila Melaka menjajah Kelantan dan Pahang. Okey, kita tahu bahawa memang ada fakta Melaka jajah Kelantan dan Pahang. Jadi kita tahu juga cerita tentang pemimpin itu akan memeluk Islam juga sebagai tanda taat setia. Dia setialah kepada Melaka. So, cikgu create ayat daripada sini je. Bila Melaka menjajah Kelantan dan Pahang, boleh je buat ayat contoh macam apa tu. Kan, contohnya macam apa? Okey, kita kata bahawa dengan cara penaklukan ke kawasan lain. Okey, Melaka pernah menjajah Kelantan dan Pahang. Oleh itu, okey, ketua-ketua di Kelantan dan Pahang turut memeluk Islam. Titik. Boleh je. Dapat markah juga. So, dia bukanlah tentang ayat yang sempurna. Tak. You must give the point. Point itu yang akan beri markah. Dan kamu kena bina ayat yang baik. Itu je. Sebab tu kamu kena belajar BM. Skill yang kamu belajar dalam BM, dalam bahasa Malaysia tu, cara-cara bina ayat, ayat pasif, ayat aktif itu, kamu gunakan skill di BM itu untuk jawab soalan sejarah. Itu sebenarnya. Kan? Geram sebab apa? Sebab cikgu ajar BM, tapi ramai juga pelajar yang kurang menguasai BM. Tapi cikgu tak buat kelas BM jangan tanya. Cikgu tak buat kelas BM, jangan tanya. Okey. Penat. Sejarah ni pun dah penat dah. Okey. Baik. So, ini cara dia. Kemudian, okey, bagaimana dia menanda cikgu? Bagaimana guru sekolah menanda markah dia cikgu? Okey. Sebenarnya cara penandaannya adalah seperti ini. Baik. So, cikgu kamu akan menanda Baik, macam mana dia menanda? Dia begini. Dia akan baca agama Islam tersebar dalam mereka dengan cara penaklukan. Penaklukan. Keyword satu markah. Apabila Melaka menjajah Kelantan dan Pahang, pemimpin kawasan itu turut memeluk Islam sebagai tanda taat setia. Sini ada satu sentence, memeluk Islam sebagai tanda taat setia. Okay, another one point. Selain itu, agama Islam tersebar melalui perkahwinan. Key point here. Okay, facts. So, markah yang ketiga. Contohnya, Sultan Mansur Shah telah mengahwini puteri raja dari negeri Pasai dan menyebarkan agama Islam di sana. Okay, mengahwini puteri raja. Okay, point, another point. Markah yang keempat. You see? Okay. So, seterusnya, kalau kita lihat sekejap Okay, siapa pula ni? Okay, baik. Kemudian, akhir sekali agama Islam tersebar melalui perdagangan. Another point. Perdagangan. Para pedagang Melaka telah menyebarkan agama Islam ketika berdagang di sesebuah negeri. Okay, another point. That's all. Itu je. 6 markah. Sudah akan calculate berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6. 6 markah. Apa ni sikitnya? Apa yang sikitnya? Iyalah. Ayatnya
Dia sebenarnya yang penting point tu. Memang sikit pun. Tengok, ada yang kata sikit, ada yang kata banyak. Terpulang lah. You see? So 6 markah. Nampak tak? So ini cara dia. Jadi sebab itu cikgu muskil. Okey, kenapa kamu masih sukar untuk menjawab soalan ini? Okey, tak apa. So, dah ambil jawapan ni? Dah ambil ke? So, kalau dah ambil, cikgu nak padam ni. Dah ambil? Dah dah ambil, cikgu nak padam ni. Okey. Baik. So, kita pergi kepada soalan yang kedua, soalan B. Okey, jom kita tengok soalan B. Baik. Apakah kesan penyebaran Islam dalam Kesultanan Melayu Melaka? Okey, dalam Kesultanan Melayu Melaka. Baik. Mungkin kamu akan kata apa? Cikgu, kesan penyebaran ni saya tak ingat lah, cikgu. Itu memang biasa pelajar, betul tak? Betul tak? Kamu mesti akan kata, cikgu saya tak ingat lah, cikgu. Sebab apa? Sebab saya tak ingat. Jadi kalau nak ingat, macam mana nak cari jawapan bagi soalan B ni? Saya kena buka buku, cikgu. Kena buka buku teks. Tapi saya malas lah nak buka buku teks. Betul tak? Itu memang korang kan? Sebenarnya, jujur lah, cikgu, malas nak buka buku teks, cikgu. Malas lah. Betul? Baik. Cikgu berikan satu solution. Solution dia begini. Baik, first, bila kamu nak buat latihan soalan B, okey, kamu tengok apakah, baca soalan dulu. Okey, apakah kesan penyebaran Islam dalam Kesultanan Melayu Melaka? Faham tak soalan ni nak apa? Okey, kalau kamu tak faham tak? Tiru. Okey, Tanisha, Aimi, Insyirah, faham Arisa, bagus. Okey, baik, faham Soalan, kalau kamu nak tahu soalan tu nak apa, kamu tengok dia punya keywords. Apakah means what. Kemudian kesan. Kesan tu impact. Kesan penyebaran Islam dalam Kesultanan Melayu Melaka. So, kesan penyebaran. Impact dia. Apa impact dia? Baik. Ini kita nak buat latihan Contoh kita nak buat latihan. Kesan penyebaran Islam. Berapa markah ni? Kamu pergi tengok kat sini. 6 markah. Kita tahu 6 markah sama juga. 6 markah bermaksud 3 fakta, 3 huraian. Baik. 3 fakta dan juga 3 huraian. Baik. So, bila 3 fakta, 3 huraian, kamu pun mulalah. Contoh kamu nak buat latihan kat rumah. Kamu pun carilah buku teks. Apa 3 fakta kesan penyebaran Islam? Tak perlu macam tu. Itu lambat. Baik, kaedah yang betul macam mana? Kamu pergi je kepada skema jawapan. Tengok skema jawapan. Ini soalan nombor 1. Kamu kata apa? Soalan tu adalah soalan 2B. Kita tengok soalan 2B, jawapan dia apa? Nampak tak ni? Apakah kesan penyebaran Islam? Melaka menjadi tumpuan ulama. Banyaknya, cikgu. Banyaknya, cikgu, sampai F4H. F tu apa? F tu fakta. H tu apa? H tu huraian. H tu huraian. Jadi, macam mana caranya, cikgu? Kalau dah tengok jawapan ni, macam mana cara dia? Kita nak cari 3 fakta, 3 huraian kan? Cari je lah 3 fakta dan 3 huraian tu je. Walaupun fakta ni sampai 4. Ambil 3 je. Kita ambil yang mudah-mudah. Pertama, kita ambil yang ini contohnya. Melaka menjadi tumpuan ulama dan pendakwah. Dan kita ambil huraian dia. Iaitu Sultan Melaka menjadi penaung kepada aktiviti dakwah dan perbincangan kitab agama. Maknanya, ini kita boleh buat ayat sendiri sebenarnya. Ambil fakta. Fakta penting. Kemudian fakta yang kedua, menjadi tempat pembelajaran. Maknanya Melaka menjadi tempat belajar. Iaitu huraian dia kita boleh ambil semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah. Masjid dan surau menjadi tempat belajar Al-Quran. Itu je. Dan ambil yang ketiga.
Okey, ambil yang ketiga. Okey, pengaruh Islam terdapat dalam saduran karya sastra. Macam susah je ke? Okey, ambil yang kalau yang susah kita tinggalkan. Ambil fakta yang seterusnya. Oh, ini pemerintahan dan pentadbiran. Oh, kita tahu bahawa undang-undang Islam itu, huraiannya undang-undang Islam terkandung, maknanya ada dalam hukum kanun Melaka dan undang-undang laut Melaka. So, kita ambil yang ini. Okey. Kita pun decide, okeylah, saya nak ambil yang inilah. Macam tu caranya. Kemudian, cikgu, saya kena buat ayat ni sebiji-sebiji ke? Tak payah. Tak payah. Okey. Kenapa Okey, jom kita tengok. Kenapa? Korang tengok betul-betul. Okey. Contoh fakta satu Melaka menjadi tumpuan ulama dan pendakwah. Kita tahu kan ulama dan pendakwah. Okey. So, maknanya Melaka menjadi tumpuan orang-orang ulama dan pendakwah datang ke Melaka. Tapi huraian ni macam susah lah cikgu. Sultan Melaka menjadi pendakwah. Kita tukar. Jangan pakai. Nak tukar apa cikgu? Buat ayat sendiri. Maknanya Melaka menjadi tumpuan ulama dan pendakwah. So kita katakanlah bahawa ulama dan pendakwah daripada mana? Kita buat ayat yang baru, huraian yang baru, iaitu ulama dan pendakwah. Dia datang untuk apa? Dia datang untuk apa? Datang untuk untuk berbincang. Berbincang tentang apa? Hal-hal agama Islam dan dan perbincangan kitab, berbincang hal agama Islam dan kitab-kitab kitab agama Islam. Dan kitab-kitab kitab agama. Kitab apa? Kitab agama. Itu je. Kita boleh create kita punya huraian sendiri berdasarkan apa yang kita faham. As long as ianya logik. Ingat, kadang-kadang korang buat benda tu tak logik tu yang payah tu. Melaka menjadi tumpuan ulama dan pendakwah. Ulama dan pendakwah datang tu apa cikgu? Oh, dia datang untuk berbincang hal-hal agama Islam. Takkanlah dia datang, oh saya ulama, saya pendakwah. Okey, baik. Saya ulama, saya pendakwah. Okey, baik. Saya ulama. Nak buat apa macam tu? Sudah tentulah mereka akan berjumpa dan ulama je, pendakwah. Okey. Kita nak bincang lah tentang hal ini. Saya tak faham lah tentang agama Islam, tentang yang ini. Boleh terangkan tak? You see? Itu sebenarnya. Okey. Baik. Itu yang kedua. Okey, huraian yang pertama. Huraian yang kedua, Melaka menjadi, kesannya Melaka menjadi tempat pembelajaran. Iaitu bila kita tengok tempat pembelajaran agama Islam, apa yang kita fikir? Diorang belajar kat mana? Kita ambil lah, buat ayat sendiri. Iaitu semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah ni kan, kita pun tak ingat sultan siapa yang memerintah waktu itu. So jangan guna yang ini. Kita ambil yang mudah, iaitu semasa Kesultanan Melaka, masjid dan surau menjadi tempat belajar Al-Quran, dan ilmu tasawuf. Itu je. So buat je lah ayat daripada dua ni. Dapat markah tak? Dapat. Walaupun kamu tak mentionkan madrasah, kamu tak mentionkan Sultan Muzaffar Shah, still dapat. Sebab apa? Memang masjid dan surau menjadi tempat belajar Quran. So itu je. Baik. Yang ketiga, kita tengok fakta. Fakta keempat, pemerintahan dan pentadbiran. So kita katakan bahawa kesannya pemerintahan dan pentadbiran mengandungi apa? Dalam pentadbiran, maknanya dalam pemerintahan ada undang-undang. Bermakna kita tahu Islam datang dengan undang-undang Islam. So undang-undang Islam ini, kalau kita kata terkandung ni, macam tak tahulah perkataan je. Tak susah. Undang-undang Islam telah dimasukkan di dalam hukum kanun Melaka dan undang-undang laut Melaka. Itu je. Kita guna perkataan kita. Kita guna perkataan kita. Itu je. Sejarah is not about how you
memorize all the words dalam textbook. No, it's not about that. It's about you remember the facts and you create your own sentence. Itu je. Jadi macam mana nak ingat? Ingat the keywords. Keywords tu penting. Okay? Keywords tu yang mana? Contoh macam kesan kan? Ulama dan pendakwah, tempat belajar, kemudian masjid dan surau jadi tempat belajar Quran. Okey, pernyataan dan pentadbiran, undang-undang Islam. Okey, masukkan dalam hukum kanun Melaka dan undang-undang Melaka. Itulah. Itu cara dia. Baik. So sekarang kita dah dapat idea ini. Okey. So sekarang kita akan mulakan dengan membina ayat jawapan. Iaitu bagaimana untuk membina ayat jawapan. Okey, mulakan dengan ayat iaitu apa? Okey, kesan penyebaran Islam. Okey, kesan penyebaran Islam adalah tengok kepada ayat soalan tu balik dan kamu sambungkan dengan fakta pertama. Baik. Cikgu tak nak buang masa. Cikgu nak semua pelajar, kita ada 30 orang, bermakna ada 29 orang dalam kelas ini. Sila buat ayat jawapan untuk soalan 2B ini dan jawapan itu mesti ada di Zoom chat sekarang. Okey, Zoom chat. Cikgu bagi masa 5 minit untuk buat ayat jawapan ini berdasarkan fakta ini. Berdasarkan skema jawapan ini. Boleh. Cikgu dah tunjuk macam mana cara nak buat. So sekarang cikgu nak tengok kamu bina ayat. Baik, boleh? Okey, boleh tak? Adel, Aiman Solihin, Alia, Anci, Akif, Arisa, Hafin Aqi, boleh? Harika, Haris Leong, Kuhan, Lily dan juga Amar Kawi, Arif, Nakib, dan juga Nick Damia, Insyira. Boleh? Cikgu tengok balik soalan dia. Okey, boleh. Prisha N. Tak ada nak pergi tandas. Kau buat sekarang. Lepas siap ni kau nak pergi tandas, pergilah. Kau nak buang apa, buanglah. Kau nak buang air ke, kau nak buang pinggang ke, buang. Okey. Yang kau buat dulu. Okey. Baik, kau buat dulu. Kau jangan nak ngada-ngada. Baik. Soalan dia adalah ini. Apakah kesan penyebaran Islam dalam Kesultanan Melayu Melaka? So, kamu boleh mulakan ayat. Dengan apa? Mulakan ayat dengan kesan penyebaran Islam dalam Kesultanan Melayu Melaka adalah. Mulakan ayat dengan ayat ini. Kesan penyebaran Islam dalam Kesultanan Melayu Melaka adalah. Dan kemudian kamu boleh masuk terus kepada fakta dia, iaitu adalah Melaka menjadi tumpuan ulama dan pendakwah. Titik. Itu fakta pertama. Kemudian sambung dengan huraian dia. Huraian dia yang mana cikgu? Huraian dia kan yang ada kat atas ni. Ini huraian dia. Tu huraian untuk fakta pertama. Baik. So cikgu nak semua pelajar sila buat sekarang. Sila buat sekarang. Jangan ada yang miss. Siapa yang ada miss, cikgu report. Korang, cikgu ada nombor mak-mak korang tahu. Korang jangan. Korang tak hantar, cikgu bagi tahu mak korang. Puan, ni Sasi ni, tiru ni, tak buat ayat ni, tak buat jawapan ni. Dia tak buat latihan tadi. Kau jangan. Haris tau. Jangan. Baik kau buat. Biar salah, janji buat. Daripada biar kosong, konon-konon rasa tak bersalah. Tak ada. Kena buat semua. Buat. Semua kena buat. Haris Leo. Jangan risau. Mak kamu tu memang kawan baik cikgu. Jangan. Have mercy. Yelah, mercy juga. Tapi kau tak mercykan diri kamu sendiri. Tak mercykan diri kamu. Bila suruh buat latihan, kamu tak nak.
latihan ini bukan untuk menghukum kamu. Latihan ini untuk memberi kamu skill, memberi kamu teknik. Okay. So, kita nak jawab soalan yang ini. Soalan 2B. Apakah kesan penyebaran Islam dalam Kesultanan Melayu Melaka? 6 markah. Okay. Dan kita dah bincang bagaimana nak buat jawapan bagi soalan itu menggunakan skema panduan skema pemarkahan. Dan kita dah bincang, kita dah minta kita nak ambil 3 fakta ni. Ni fakta 1, ni fakta 2 dan ini fakta 3. Dan kemudian huraiannya, ini huraian 1, kemudian di sini ada huraian 2 dan di sini ada huraian yang ketiga. So, cukup untuk 6 markah. So, kamu kena buat ayat sekarang di Zoom chat. Okay. Kalau siapa yang tak buat tu, okay. Sila buat, jangan skip. Jangan skip. Ayat itu kena buat semua ke? Semua fakta ke? Ya, bukan semua. Inilah yang bukan. Sebab cikgu cakap ayat. Yelah, ayat lah. Tetapi bukanlah semua. Yang cikgu tandakan tu je. Yang ini tak payah. Yang ini tak payah. Huraian tak payah ke? Tiru. F ini fakta. H Sorry. F tu fakta. H tu huraian. So, untuk dapat 6 points, you have to need 3 facts dan 3 huraian. So, so ambil ini 1, ini 2, ini 3, kemudian yang ini 4, dan fakta 4 ini 5 dan ini 6. Sudahlah. The rest Sorry. tak perlu ambil. Okey, sekarang buat. Engkau sebelum cikgu telan kau, baik kau buat. Baik. Cikgu lapor ni. Okey. So, okey, baik Zara Sofia. Antara kesan, baik. Antara kesan penyebaran Islam dalam Kesultanan Melaka ialah menjadi tumpuan datang berbincang hal-hal agama Islam dan kitab agama. Menjadi tempat pembelajaran agama Islam. Baik, bagus. Sekali permintaan dan pentadbiran juga merupakan kesan penyebaran Islam. Islam terkandung dalam Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Melaka. Okey, baik. Sedikit je kesilapan sikit Zara Sofia, iaitu pada first perenggan itu kamu lupa nak letakkan Melaka, iaitu antara kesan penyebaran Islam dalam Kesultanan Melaka ialah Melaka menjadi tumpuan ulama dan pendakwah. Itu je. But then itu tidak menjejaskan fakta. So, kamu dapat 6 markah untuk jawapan itu. Okay, good Zara Sofia. Baik, Anci. So kita lihat Anci. Anci. Kesan penyebaran Islam. Melaka menjadi tumpuan ulama dan pendakwah, bagus. Dan pendakwah datang berbincang agama Islam. Melaka menjadi tempat pembelajaran. Akhir sekali kesan ketiga dalam Melaka menjadi pemerintahan dan pentadbiran dalam Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Melaka. Bagus Anci. So kamu telah easily mendapat 6 markah. Bagus Anci. Tahniah. Zahra Arisa. Kesan penyebaran Islam dalam Kesultanan Melaka adalah Melaka menjadi tempat utama ulama dan pendakwah. Seterusnya menjadi tempat pembelajaran semasa pemerintahan Sultan. Akhir sekali pentadbiran. Baik, bagus Zahra Arisa, bagus. 6 point. Sasi menjadi tempat ulama dan pendakwah. Bagus. Jadi tempat pembelajaran. Baik, bagus Sasi dan kesan tadi. Baik, 6 markah. Bagus Sasi. Itu cara dia. Arisa. Tumpuan ulama pendakwah kepada baik, bagus. Baik, bagus. 4 markah. Undang-Undang Islam. Baik, 6 markah. Baik, bagus kepada Arisa. Bagus. Bagus. Baik. Bagus. Inilah caranya. Bermakna
Kamu okey Putri. Okey. Okey, bye Putri. Antara kesan bukan. Haris Liao, antara kesan kesan penyebaran agama Islam dalam Kesultanan Melayu Melaka. Kau buat balik ayat tu. Buat balik. Penyebaran Islam. Okey. Melaka menjadi tumpuan ulama dan pendakwah. Okey. Baik, Melaka juga menjadi. Okey. Pravin, kau janganlah guna perkataan-perkataan bahasa pasar. Okey, iaitu kamu buat ni apa? Selain itu Melaka juga telah menjadi, bukan juga juga. Dia bukan JUGAK, bukan. Dia JUGA. Jangan kau guna itu bahasa pasar. Jangan. Okey. I see. Oh, okey. Typo. Oh, sakit perut ke? Kenapa Pravin sakit perut? Okey. Tak tahu. Okey. Baik, sekarang kita dah ada Pravin. Kemudian okey, kita ada Arisa. Okey, kemudian kita ada Sasi. Kemudian kita ada Zara Arisa, Anci, dan juga kita ada Zahra Sofia. Okey. So baru ada 6 orang. Mana yang lain-lain ni? Mana yang lain-lain ni? Sekejap cikgu tengok. Tak ada fokus sangat. Okey, baik. It's okay. Baik, mana yang lain-lain ni? Baru 6 orang. Kau buat sekarang. Sebelum cikgu sebat online seorang-seorang ni. Kena reject. Kenapa kena reject? Kan? Kenapa kena reject? Haris Liao, siapa reject kau? Kan? Orang handsome macam kau pun boleh kena reject ke? Serius lah. Ya, Nakib. Ya, baik. Harika. Okey, menjadi tumpuan ulama. Okey, bagus. Benar. Okey, bagus. Okey. Panjangnya. Akan menjadi tumpuan ulama serta pendakwah sebelum kerja penaung. Okey. Okey. Okey, baik. Bagus Harika. Okey, bagus untuk 6 markah. Bagus. Aimi Zahra. Okey. Okey, baik, bagus. Okey, Melaka jadi tempat pembelajaran. Okey. Okey, bagus. Okey. Okey, walaupun akhir ayat tu ada sedikit tersilap sikit. Okey, namun begitu bolehlah untuk dapat 6 markah ini. Okey, bagus. Okey, dan juga Kuhan. Okey, Kuhan. Okey. Okey, baik, bagus. Okey, baik, bagus Kuhan. 6 markah juga. Siapa kata susah? Tak susah kan? So sekarang kita dah ada 9 orang yang dah submit. 9 orang. Mana lagi yang lain ni? Mana lagi yang lain-lain ni? Kan? Mana lagi yang lain-lain ni? Okey. Tidur ke? Ponting. Mana yang lain-lain ni? Cepat. Copek. Cikgu bagi 5 minit untuk jawab soalan tu.
Okey. Boleh? Tak, okey. Mungkin ada ramai yang tengah buat ayat perlahan-perlahan kot. Tak apa, tak apa, tak apa. Okey. Okey. Harislah buat kau jangan sampai cikgu mesej Puan Anita. Cikgu kenal mak-mak kau orang semua tahu. Cikgu dah. Okey, baik. Lily. Okey. Okey, bagus, bagus. Okey. Bagus. Okey, baik, bagus Lily. Okey, 6 markah walaupun agak kurang kemas. Lily, biasakan diri selepas titik, okey, kena ada space bar sikit lah. Ada space sikit. Tak adalah rapat sangat kan. Okey. Baik, tiru. Okey. Baik, okey. Pada tiru. Okey. Ya, cikgu kenal. Ya, cikgu kenal. Haris dia buat. Baik, tiru. Okey. Cikgu apa tiru? Cikgu ambil kamu punya set jawapan untuk dijadikan perbincangan. Boleh? Boleh tiru Boleh cikgu. Okey, baik. Ayat saya okey ke? Itu nak bincang ni. Oh, Baik. Begini. Okey, ini ayat kamu. Okey. Ini ayat kamu. Okey. Kamu mulakan ayat jawapan dengan terus kepada Melaka menjadi tumpuan ulama dan para pendakwah. Mana ayat soalan tu? Ayat soalan tu kamu tak buat. Kan cikgu cakap kena mulakan dengan ayat soalan. Iaitu soalan dia apa? Apakah kesan penyebaran Islam dalam Kesultanan Melaka? Kamu kena ambil ayat tu. Iaitu apa? Ambil ayat. Yang ini. Kesan penyebaran Islam. So, cikgu besarkan. Okey, kesan penyebaran Islam, okey, dalam Kesultanan Melayu Melaka. Adalah. Macam tu. Tiru. Jangan kamu terus buat ayat Melaka menjadi tumpuan ulama. No. Kita tak boleh macam tu. Kita kena mula daripada ayat dulu. Okey, kemudian Sultan Melaka menjadi Sultan Melaka menjadi penaung kepada aktiviti dakwah dan perbincangan kita agama seperti Darul Manum. Okey, baik. Darul Manzum sebenarnya. Baik, Darul Manzum. Baik, it's okay, typo tu. Kemudian bila kamu masuk fakta kedua, nampak tak kamu buat macam mana? Fakta kedua yang ini yang ini fakta kedua. Kamu terus buat menjadi tempat pembelajaran. Penanda wacana mana? Kan cikgu ajar tadi penanda wacana. Penanda wacana macam mana? Iaitu kalau buat ayat pendek. Ayat pendek tak apa tapi mesti proper. Ayat pendek tak apa tapi mesti proper. Contohnya, selain itu. Kena tambah yang ini. Tiru. Kau nampak tak ni? Tiru. Selain itu. Nampak Okey. Apa yang menjadi tempat pembelajaran? Melaka. Melaka menjadi tempat pembelajaran. Di situ nampak tak? Okey, semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah, madrasah, masjid dan surau menjadi tempat pembelajaran Al-Quran dan ilmu tasawuf. Okey, baik, betul. Kemudian fakta yang ketiga, kamu terus buat pemerintahan dan pentadbiran. Tak boleh macam tu. Penanda wacana mana? Kena mula dengan penanda wacana. Okey. Contoh, akhir sekali. Akhir sekali. Okey. Okey. Kesan penyebaran. Okey. Islam. Okey. Terhadap pemerintahan dan pentadbiran. Okey, titik. Undang-undang Islam terkandung dalam Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Okey, baru menjadi ayat jawapan yang proper. Nampak tak? Tiru, nampak tak tiru?
Nampak cikgu. Bermakna apa yang kamu tak ada tadi? Kamu tak ada ini, ayat mula-mula. Okey, ayat yang mula-mula tu tak ada. Yang ini. Ini kamu tak buat. Kemudian ini pun kamu tak buat. Kemudian ini pun kamu tak buat. So ini yang kita nak elakkan. Pastikan ini semua ada dalam bila kita buat ayat esei. Okey. So itu sebabnya penting untuk kamu menguasai teknik ini. Kalau tidak, sampai bila-bila. Teknik ini kamu akan gunakan sampai SPM tau. Sampai SPM. Baik. Tak apa. Sila buat. Cikgu nak semua buat. Sekarang ni kita baru ada 10 orang. Mana yang lain-lain ni? Okey, mana yang lain-lain ni? Mana Berapa lain-lain ni? orang perlu buat, cikgu? Berapa orang kepala buat? Berapa orang perlu buat? Perlu buat. Semua orang lah. Semua orang Semua orang lah. Oh, sorry. Ayo. Baik. Baik, Zahra. Sorry. It's okay. It's okay. Okay. Baik, antara kesan penyebaran Islam sebenarnya adalah tempat tumpuan ulama, okey, menjadikan Sultan Melaka penaung pada aktiviti dakwah, okey, menjadi tempat pembelajaran. Ini semasa Muzaffar menjadikan masjid dan surau, okey. Penaung pada aktiviti dakwah, okey, okey, bagus. Pemerintahan dan okey, pemerintahan ini, okey, baik. Zahra, banyak sangat kamu punya typo ni. Okey, antara jadi Anrara. Sakit jiwa. Okey. Cikgu, Ya. yang huraian yang kedua, kenapa ada tasa W Because tasa double W tu, you see W tu, kemudian ada F, which WWF. Okay, World Wrestling Federation. Tu dia ada iron, bukanlah. Oh dia. Baik. Sorry. Baik. Itu adalah ilmu tasawuf. Tasawuf ni maknanya ilmu how you recognize God. Kemudian how to get near to the God. So itu adalah ilmu tasawuf lah. Sebenarnya. Baik, hadis beliau, kesan penyebaran Islam dan Melaka. Islam Melaka adalah undang-undang Islam dan pemerintahan dalam Kerajaan Melaka. Apa benda kau buat ni, Haris beliau? Apa yang kamu buat ini, Haris? Mana jawapan kamu? Yang lain-lain mana ni? Mana? Adel mana Adel? Alia? Berapa orang dah buat, cikgu? Dah tengah buat, mungkin lambat. Mana yang lain? Amar Kawi, Arif, Nakib. Mana? Cikgu buru korang seorang-seorang ni. Cikgu buru Teh Ciming. Suvita mana Suvita? Tanisha mana Tanisha? Okey, jap cikgu, saya dah blur. Aduh. Jap cikgu, on the way. Okey, baik. Apa yang kamu dah blur? Kan cikgu dah bagi tahu bagaimana nak buat ayat jawapan Haris Liao. Iaitu kesan, bermula dengan kesan penyebaran Islam. Cikgu siap tunjuk lagi cara-cara menjawab tadi tentang kepada yang gunakan teknik yang tiru. Cikgu betulkan tiru. Okey, takkan kau tak nampak lagi. Haris Liao ni sebelum cikgu mengeluarkan jurus. Okey, jurus pada kau, baik kau buat sekarang. Cikgu gunakan jurus angin tamparan online sampai ke muka kau, baik kau buat sekarang. Okey, keluar kami kami. Baik kau buat sekarang. Sebelum dia keluar, buat Kamehameha. Suruh buat jawapan pun payah. Kau ni tak tahu cakap tak tahu. Kan boleh private message pada cikgu. Korang ni kan
Kan? Boleh Okey. buat private message itu di cikgu kalau Ya, tak betul. tahu. Cikgu tahu private message. Nanti malu kan? Ah, ya, yelah at least kamu bukan apa. Sekurang-kurangnya cikgu nak sedorkan kau. Sila buat jawapannya. Ini tidak. Kan? Jawapan tak ke mana, apa tak ke mana. Sebelum cikgu gigit tengkuk engkau dan menyedut segala darah engkau dan cikgu jadi Dracula, baik kau buat sekarang. Kan? Cikgu sabar. Okey. Sabar. Cikgu sabar. Okey. Kau jangan. Dulu cikgu kan. Dulu pernah lah geram punya pasal kan. Marah tau. Sampai badan jadi hijau, baju koyak-koyak. Baju koyak sini kan. Badan jadi hijau. Kan. Tapi yang bagusnya cikgu berjaya mengawal seluar aje. Seluar pandai pula dia tak koyak. Yang lain semua koyak-koyak. Tang seluar je tak koyak. Kalau seluar pun koyak, oi, koyak. Koyak tu you tu. Koyak. Ada keluar koyak je. Ada keluar koyak. Nasi hijau bukan merah. Iyalah. Kalau hijau jadi Hulk. Kan? Kalau merah jadi Hellboy. Nasi hijau keluar Hulk. Kalau keluar Shrek, hampir. Okey. Kalau pink. Kalau pink keluar apa? Okey. Kalau pink keluar apa Sabrina ke? Girlfriend Hulk. Tak ada Haris Liao. Kau buat sekarang. Kau buat sekarang. Jangan sampai cikgu mesej Puan Anita. Puan Anita, tengok Haris Liao ni. Macam budak-budak pula. Puan Anita, kan? Macam korang dulu masa kecil-kecil kan? Kan? Kamu kata apa? Ya, tengok dia ni. Korang adik-adik kan? Mama, tengok dia ni. Akak, tengok dia ni. Abang, tengok dia ni. Kemudian, okey, kalau ada lah, kalau anak-anak cikgu dulu kan, dia cakap dengan cikgu kan, ayah, tengok dia ni kan. Okey, cikgu pun tengok je. Kenapa? Tengoklah dia. Okey. Tengok ni. Kenapa? Tengoklah dia. Tengoklah. Itu je lah. So, kalau suruh tengok je lah. Okey. Baik, kita lihat. Okey, Prisha N. Bagus. Melaka menjadi tuan. Okey. Main hentam jawab. Prisha N. Just like cikgu bagi tahu tadi kepada tiru jawapan tiru. Mana ayat soalan kamu? Kan cikgu bagi tahu tadi kat tiru kan. Okey, kena buat daripada ayat soalan. Kesan penyebaran Islam dalam Kesultanan Melayu Melaka Kena adalah buat pendahuluan dan Tak perlu. Pendahuluan tak perlu, tapi kena ambil mula daripada ayat soalan. Ini bukan BM. sorry. Okey, Prisha N, take note benda tu. Mulakan dengan ambil ayat daripada soalan. Ambil ayat yang daripada soalan dan buat sambung. penanda wacana. Dan juga sambung kepada fakta tu. Jangan lupa tu. Sambung dengan fakta dan huraian. Ya, betul. Macam tu. Okey, Muhammad Arif. Saya buat macam tu cikgu, tapi saya tak buat soalan tu. Kenapa? Itulah. Penanda wacana pun kamu tak buat. Tak apa. Okey, kesan penyebaran Islam adalah okey, bagus. Melaka di tempat pembelajaran. Okey. Saya tengah tu. Okey, baik, bagus. Okey, baik, bagus kepada Muhammad Arif. Okey, bagus. Namarkan Arif. Okey. Prisha N. Ya, kesan penyebaran Islam. Aku jadi tumpuan. Okey. Menyebabkan. Okey, baik. Tempat pembelajaran. Okey. BM. Okey, baik, tak apa. It's okay. Muhammad siapa ni? Amar Qawi lah. Ia menjembatkan Sultan Melaka menjadi penaung. Okey.
Bukan ia Amal Kobi, gunakan Melaka instead of ia, gunakan perkataan Melaka tu. Melaka menjadi tempat pembelajaran. Okay. Okay. Baik, it's okay. But BM kamu much better. Tak adalah nak kata no pun. Okay lah tu. Ah, ah, okay. Jadi itu penting. Okay. Oh ya ke? But it's okay. Kalau ini practice makes perfect. Ya. Kena Teacher, practice banyak-banyak. Ya. I'm living in Malacca. You living in Melaka. I see. Kamu pedagang Pedagang daripada mana? Pedagang daripada negeri mana ni? Malaysia. Oh, Malaysia datang Melaka. Yeah. Malaysia datang Melaka. Hai, kau ni kan. Okey, Melaka ialah menjadi tempat ulama dan pendakwah. Sultan Melaka, okey, menjadi pendakwah. Okey. Okey, baik. Baik, bagus. Okey, kepada TTT, Tanisha Ruqayyah. Okey, baik, pendakwah pada aktiviti dakwah. Okey. Baik, bagus. Okey. Baik, bagus. 6 markah. Bagus. Okey. Ni zaman bila ni? From Germany. Melaka ada mamak tak? Ada. Adel. Bagus Adel. Kesan penyebaran Islam. Ulama. Okey. Dan pendakwa datang berbincang. Okey. Okey, baik, bagus. Bagus Adel. 6 markah. Bagus. Okey. Oh, Aiman. I see. Kenapa tak tulis Aiman? Okey. So, yang lain mana? Sabar. Coming soon. Pravin, coming soon. Okay, alright. Settlekan hal perut kamu dulu. Perut sakit tu. Okay. Nik Damia, Nik Nur Insyirah, Suvita Devi, Teh Chiming. Itu sama alasan tandas. Okay. So, sebab itu cikgu cakap bahawa sebenarnya menjawab soalan sebenarnya menjawab soalan esei ni tak susah. Dan juga dia hanya memerlukan satu perkara saja bila buat soalan esei ni, iaitu memerlukan keberanian. Kamu kena berani buat. The problem is kamu semua takut nak buat. Sebab itu kamu kena atasi dia. Kamu kena overcome. You have to be brave. No, you have to overcome your fear. Okay? Yeah, you have to overcome your fear lah. That's what I'm trying to say. Okay. Untuk menjawab soalan esei. So in this class, sebab tu cikgu minta semua jawab. Supaya apa? Supaya you overcome. Dan kalau salah, it's okay. Cikgu tunjukkan mana yang betul. Jangan takut. Even though if it's wrong, teacher will show you how to correct it. Itu sebenarnya. Cikgu ada ke darah campur? Kenapa? Memang cikgu ada darah campur sikit. Memang ada. Cikgu? Ya. Cikgu ada another class after this, Ya. Oh. Cikgu ada Form 5 class. Form 5 Form 5. SPM. SPM SPM Bukan SPM SPM. Okay. Okay. Ya, Pravin. Betul. Boleh curi masuk. Mana boleh curi masuk? Kamu yang tak boleh. Kamu yang Form 2. Bukan Form 2. Dia Form 2. Form 2 lain. Form 2. Okay, cikgu rasa SPM nanti hilang ke macam PT3 dan UPSR? Mana ada hilang. PT3 dengan UPSR bukan hilang. Dia mansuh. Abolish. Bukan delete. Abolish. Okay. Okay, delete tu lain, delete tu padam. Okay, baik. SPM takkan mansuh. Okay. So takkan mansuh, takkan abolish, takkan.
takkan delete. Why? Because SPM is the most important certification of education in Malaysia. So kalau kamu When nak I was standard ya, six, I had an XPM at September. SPM Standard Yes, 6 itu yes, standard. itu bukan SPM lah, itu UPSR lah. Ya lah, tapi dalam sekolah saya, Aha. tapi ada COVID-19, so dia berhentilah SPM. Oh, okey. Baik, so kena ingat SPM tidak akan dibatalkan. Dia still ada. Sebab dia adalah the highest certificate untuk secondary school. Secondary school Sebab primary school, after habis primary school, kamu hanya bertukar pergi ke secondary school. But then secondary school akan naik untuk masuk universiti, so perlu ada satu certification. So certificate itu adalah SPM. Cikgu, Hmm. cikgu pergi ke art stream atau science stream? Cikgu pergi art stream je. Art stream je lah. Ya. Apa Kenapa susah? cikgu? Well, cikgu suka art stream. I don't mind. Yep, Itu. tapi science stream Science stream, I don't like it. sebab kena belajar biologi. Tak, banyak subjek lah kan. So, I don't want. I like economy, arts dan sebagainya. Oh, Ingat memilih aliran itu berdasarkan minat dan kemampuan. Bukannya kamu nak jadi in order to go to arts science stream, you have to pass science and mathematics. Yes. Dan dia kata, teacher, I'll become the president soon and ban SPM. Boleh, tak ada masalah. Cuma nanti kamu kena cari negara baru. Sebab Malaysia tidak ada